Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Para penonton sekalian, bersyukur kita kehadrat ilahi dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu di dalam forum Insight Sport Management ini bersama saya, Amna Ilana binti Ahmad Zahiri sebagai moderator forum ini. Masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh penonton serta para panel. Yang berhormat TS Dr. Khalid Abdul Wahid, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Kelantan, Yang berhormat Encik Khairul Anwar Abdul Hamid, Pegawai Kokurikulum Kanan UiTM Cawangan Kelantan, Yang berhormat Dr. Syafiq Abdullah, bekas Timbalan Ketua Pegawai Sukan, Yang berhormat Puan Ashikin binti Hassan, Pegawai Sukan UiTM Cawangan Kelantan, Yang berusaha Encik Muhammad Faik Wan Abdul Malik, Jurulatih Kokurikulum Bola Bali, yang dikasihi Saudari Nurul Alis Atira Muhammad Farizal, Pengarah Projek Program Insight Sport Management dan rakan-rakan penonton yang dikasihi sekalian. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, saya menjemput Saudara Muhammad Luqman Hakim bin Mak Nasir untuk mengetahui bacaan doa. Jadi, marilah kita sama-sama menedam tangan dan mengaminkan bacaan doa tersebut. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu saja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan program Insight Sport Management ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan, serta bimbingan daripada mereka yang mendidik kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon dengan kudrat dan iradat-Mu, berikanlah kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan kami, menimba dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami dan pemimpin-pemimpin kami terus beristiqamah, berkhidmat menabur bakti, membangunkan umat dan masyarakat, bangsa dan agama. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestin. Peliharakanlah Masjid Al-Aqsa dan berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami di Palestin untuk melawan tentera rejim Israel. Allahumma aj'al khairan a'malina akhiruhu wal khairan a'malina qawatimu wal khairan ayyaminal yawman al-qakafih. Allahumma fi lana zunubana wa ikwanina lazina sabakuna bi imani wa la taj'al fil qulubina ghillil lazina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Luqman atas bacaan doa tersebut. Sebelum kita memulakan forum ini, saya ingin menjemput Encik Khairul Anwar Abdul Hamid selaku Pegawai Kokurikulum UiTM Cawangan Kelantan bagi memberi sepatah dua kata dan merasmikan majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petanglah pada semua. Yang saya hormati Dr. Muhammad Syafiq bin Abdullah, bekas Timbalan Ketua Pegawai Sukan, orang lama dalam UiTM kita ni. Yang saya hormati sahabat seperjuangan Puan Nur Ashikin binti Hassan, Pegawai Sukan UiTM Kelantan. Tak lupa kepada Encik Muhammad Faiz Abdul Malik, tenaga pengajar untuk khusus sukan SSK 224 bola baling. Saya kenal pada 2009 lagi, dia dah bawa bola baling UiTM Kelantan. Tak lupa kepada saudari pengacara majlis tadi dan semualah jawatan kuasa
yang betul-betul lulus menganjurkan program pada malam ni, dan seterusnya kepada semua mahasiswa siswi UiTM Cawangan Kelantan yang sama-sama menjayakan program pada malam ni. Pertamanya alhamdulillah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga dalam keadaan yang sangat sukar, tetapi siswa-siswi kita mampu juga merancang dan melaksanakan program walaupun secara maya lah, secara maya, tetapi yang paling penting apa ilmu yang kita nak dapat nanti. Okay. Terlebihnya saya nak ucapkan tahniah juga kepada semua yang terlibat lah, tim yang terlibat dengan kerjasama unit sukan yang diketuai oleh Cik Syikin. Pada malam ni kita dapat menjayakan lah. Dan saya nak rakamkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Syafiq, Dr. Muhammad Syafiq kerana masih lagi sudi bersama dengan tim UiTM lah. Tim UiTM walaupun beliau dah bersara tetapi jiwa sukan, jiwa kepada UiTM tu masih ada, dan saya harap pada malam ni kita semua mengambil peluang yang terbaik untuk sama-sama mendengar dan perkongsian yang akan disampaikan oleh Dr. Syafiq nantilah. Saya yakin sebenarnya saya pun ada kesempatan diberi kesempatan untuk mengenali orang hebat ni yang berada di UiTM, yang mana kita tak boleh nafikan UiTM kita merujuk kepada seluruh UiTM lah. Kita tidak dapat nafikan apa-apa acara sukan Malaysia, kebangsaan sekalipun, antarabangsa sekalipun, UiTM adalah satu-satunya IPTA antara IPTA yang menyumbang kepada kemajuan sukan negara dan juga sama ada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Baik, beralih kepada program kita pada malam ni, saya yakin program malam ni telah dirancang dengan teliti. Alhamdulillah, walaupun secara maya beberapa kalilah jawatan kuasa menghubungi saya minta nasihat, dan berlakunya walaupun ada perubahan tarikh pun mereka maklum pada saya. So saya yakin program ini telah dirancang dengan begitu teliti supaya pada malam ni kita dapat menjayakan dengan baik lah, dengan baik. Baik, di kesempatan ini saya menyerulah kepada yang mengambil kesempatan, yang memberi ruang kepada kita semua, kepada anda semua untuk sama-sama mendengar apa itu tentang pengurusan sukan, apa-apa yang berkaitan dengan sukan lah. Sebab saya yakin apa yang kamu belajar pada malam ini akan dapat digunakan di masa hadapan, walaupun kamu dikatakan bukan bidang kamu untuk bekerja. Untuk pengalaman saya nak kongsi sikit pengalaman saya lah. Sebab bila kita belajar, contohnya kita belajar account, kita belajar bisnes, tapi di tempat kerja nanti kita tak boleh nak agak, ataupun kita tak boleh nak katakan okey, ini bidang saya dan ini sahajalah yang saya akan buat. Pengalaman saya tamat belajar pada 2004 alhamdulillah terus saya dapat bekerja dengan satu jabatan dilantik sebagai fasilitator tetap sahaja, sebagai fasilitator. Tetapi dalam masa yang sama kami diberi tugasan fasilitator tu yang kita mengajar, lantikan secara rasmi. Kami telah diberi tugas untuk menguruskan beberapa acara sukan sepanjang mana kami bekerja di situ. Mana kita tahu kan, so kalau kita tidak ada ilmu ataupun pengurusan sukan ni, macam mana saya nak buat, macam mana tim kami nak buat. Kalau katalah saya pilih bola tampar lah pada masa tu, sebab masa di universiti pun saya ada sikit pengalaman tentang bola tampar. So alhamdulillah pengalaman tu saya bawa di tempat kerja. Kalau bos, okey Khairul uruskan tentang acara bola tampar, so kita dah tahu dah apa perlu ada, apa persiapan yang kita kena ada, macam mana nak mengajukan supaya majlis itu lancar. So saya mengharapkan bila kamu walaupun kita bidang pengajian kita bisnes,
Tapi kita tak boleh di keadaan sekarang ni kita tak boleh kita tak boleh mengambil satu ilmu saja. So kita kena terima hakikat bahawa dengan keadaan yang sangat mencabar sekarang ni kita perlu, walaupun sekadar kita perlu ambil tahu, kita perlu ambil tahu dalam semua aspek, sama ada aspek pengurusan, aspek sukan kan, aspek disiplin, ketepatan masa, motivasi. Okey, untuk sukan di UiTM ni, saya masuk UiTM 2009. So guru pertama saya adalah arwah Cik Syawal. Dia banyak mengajar saya. Sewaktu saya berada di UiTM 2009 tu, dia yang membawa saya masuk bersama dengan kawan-kawan di sukan, iaitu melalui acara karisma lah. Okay, daripada UiTM tidak ada tim, saya bentuk dengan dibantu oleh beliau, ditunjuk ajar oleh tim unit sukan pada masa itu. Okay, sehinggalah dapat terbentuknya unit sukan, tim bola tampar pada masa itu. Okay, sehinggalah sekarang ini saya mempunyai satu pegawai sukan yang sangat dedikasi. Saya melihat cara pengurusan konsyikir kita telah membawa daripada unit sukan cawangan Kelantan ni medal yang ada tetapi tidak seberapa. Dengan ketibaan beliau di UiTM Cawangan Kelantan telah banyak meningkat, dibantu oleh staf-staf sukan yang sangat dedikasi. Okay, sangat dedikasi dengan keadaan sekarang. Tengok, saya rasa universiti kita UiTM Cawangan Kelantan antara kampus yang tidak ketinggalan dalam dari segi acara sukan, sama ada prasarana yang disediakan kan. Cuma sekarang lah prasarana itu tidak dapat digunakan, dan saya yakin itu kita tak boleh nak elak kan, sebab kita kena terima hakikat bahawa keadaan kita sangat sukar sekarang lah. Tetapi mereka sangat kreatif, sebab saya tengok bila kita tak boleh nak buat secara face to face, mereka telah bentuk dan telah merancang. Contohnya mereka buat e-sport. Maksudnya dengan ilmu pengurusan sukan yang betul untuk tim mereka, mereka dapat juga supaya program sukan tu berjalan. So saya ingat pada malam ni sangat satu penghargaan yang sangat besar. Kita dapat bersama dengan Dr. Syafiq, dapat bersama dengan orang kuat sukan ni, orang kuat sukan. Marilah kita sama-sama mendengar dan kupasan daripada mereka, dan yang baik itu kita ambil. Kalau kita tidak guna sekarang pun, mungkin di masa hadapan kita akan berjaya guna. Sebab saya cukup yakin bila kamu pergi di alam pekerjaan nanti, bukan sekadar jawatan hakiki kita yang kita kena buat, tetapi ada faktor-faktor lain ataupun tugasan-tugasan yang terselindung daripada jawatan itu yang kita kena hadapi. Okay, itu sajalah daripada saya. Sebelum saya mengakhiri ucapan ni ataupun perasmian untuk program Insight Sport Management ni, sekali lagi saya nak rakamkan banyak-banyak terima kasih pada Dr. Syafiq, sudi bersama dengan kami, Puan Syikit, dan tak lupa kepada jurulatih handball Cik Faiz bersama dengan tim kerana mengajukan program ini. InsyaAllah akan memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Khairul Anwar Abdul Hamid atas perasmian itu tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada malam ini. Panel pertama yang berusaha Dr. Muhammad Syafiq Abdullah, yang merupakan bekas timbalan pegawai sukan kanan di UiTM Cawangan Sarawak, berkelulusan PhD. Beliau juga pernah bertugas di beberapa cawangan UiTM seperti di UiTM Cawangan Perlis, UiTM Shah Alam, UiTM Cawangan Sabah dan UiTM Cawangan Sarawak. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Seterusnya, panel kita yang kedua, cantik manis orangnya, Puan Nur Ashiki Hassan. Beliau memegang jawatan sebagai pegawai sukan di UiTM Cawangan Kelantan, dan beliau juga menguruskan pasukan yang mewakili UiTM Cawangan Kelantan dan pernah mengurus pasukan tersebut sehingga mendapat pencapaian yang membanggakan.
Selamat datang Puan. Terima kasih Amla kerana jemputan ni. Ya. Sebelum saya menyimpan dengan lebih jauh, marilah kita mulakan sesi soal jawab bersama panel-panel kita. Soalan pertama saya tujukan kepada Dr. Syafiq, yang mana ramai juga tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan sport management? Ya, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih Cik Carol. Terima kasih Cik Syikin. Harap semua sihat sebelumnya. Selamat Hari Raya. Okey, kalau kita lihat sport management ni, dia ada dua komponen. Okey, satu adalah sport proper management. Management berarti mengurus pengurusan. So kita combine dia jadi sport management. Okey, sport core sport ni ialah apa saja yang dikategorikan sebagai sukan. Okey, bola sepak, bola jaring, bola baling, okey, semua komponen. Dan yang pengurusan ni adalah komponen-komponen apa yang di bawah pengurusan. Okey, jadi kita combine ini jadi dipanggil sport management, pengurusan sukan. Jadi management ni digunakan, kemahiran ini digunakan untuk mengurus sukan. Okey, untuk mengurus sukan, antara contoh dia yang kita selalu gunakan proses dia ialah merancang. Okey, apabila kita nak bersukan, kita mesti ada perancangan. Okey, perancangan ini akan menentukan kejayaan sukan itu sama ada dia berjaya ataupun dia gagal. Ataupun dia menang ataupun dia kalah. Dia banyak skop dalam perancangan. Dan yang satu lagi mengarah. Okay. Kita kena mengarah. Kalau dalam ini siapa yang pengurus projek dia yang mengarah lah. Yang director dia. Kalau Syikin dia yang mengarah. Ahli-ahli sukan dia. Tapi arah tu dia kena spesifik. Okey, dia kena spesifik apa yang diarah. Jangan dia arah secara tak ada yang spesifik, dia tak ada objektif. Okey, jadi mengarah tu kena spesifik pengarahan tu. Dan yang satu ialah pengawalan. Okey, pengawalan aktiviti. Okey, aktiviti mesti ada kawalan. Okey, mengurus. Itu sebab dia setiap sukan dia ada undang-undang dia. Okey, dia ada teknikal undang-undang dia ada undang-undang pengadilan. Okey, adalah jadi tanggungjawab. Okey, sama ada di pegawai sukan, pengarah sukan untuk memastikan sukan itu mengikut landasan. Okey, landasan-landasan yang kita perundangan ataupun peraturan. Sama ada yang kita buat di luar padang ataupun di dalam padang. Lain-lain yang keluar dalam pengurusan sukan yang kita selalu buat yang basic lah di UiTM, kita ada student kita ialah perancangan pengelolaan. Okey, ataupun dipanggil event management. Okey, event. Ini yang kita selalu ajar paling basic. Okey, paling basic dalam curriculum kita selalu paling basic. Macam mana nak mengurus satu pertandingan. Macam mana nak mengurus pasukan-pasukan, macam mana nak memecah pasukan tersebut kepada beberapa pertandingan, apa sistem yang digunakan. Dan dalam perancangan pengelolaan itu dia termasuk penyediaan bajet. Okay, penyediaan bajet. Berapa bajet yang dia perlu? Sama ada dia mencukupi, tidak mencukupi. Kalau bajet tak cukup, mana nak cari duit? Macam tu. Jadi itu termasuk lagi dalam kemahiran yang lain.
Macam mana kita nak cari sponsor. Itu sudah jadi tahap yang pengurusan yang lain. Dia akan berjangkit. Okey, dia akan melarat ke yang satu. Kalau tak ada kita sponsorship, macam mana kita nak cari sponsorship? Okey, kita akan carilah networking lagi. Dia akan pergi ke tempat pengurusan yang lebih tinggi lagi. Dan yang seterusnya dalam pengurusan ialah kepimpinan, leadership. Okey, mesti ada leadership. Okey, siapa yang mengurus? Kalau tidak ada leadership dalam pengurusan satu pengurusan ataupun pentadbiran sukan, sama ada dia di peringkat kelab, peringkat persatuan, sama ada persatuan di peringkat kelab saya kata tadi, ataupun peringkat bahagian, peringkat negeri, peringkat nasional. Banyak cerita yang kita lihat persatuan-persatuan ini bergaduh. Okey, ada yang dibubar. Okey, ada yang pergi ke mahkamah untuk menyelesaikan masalah. Sebab ini adalah masalah kepimpinan dalam sebuah perbadanan sukan. Okey, jadi kepimpinan tu mesti ada. Okey, dan kepimpinan ni apa jenis kepimpinan? Itu lagi kita akan pergi ke jenis leadership. Siapa yang belajar tentang sport polisi, sport administration, dia akan tahu jenis-jenis kepimpinan. Dan yang mungkin yang satu lagi saya akan terangkan ialah penilaian, analisis. Okey, kita kena analyze satu sukan tu. Sama ada kita dah buat kita dah menjalankan sukan, kita kena pandai untuk membuat penilaian. Penilaian banyak orang panggil postmortem. Okey, apa hasil, sama ada kita dah capai apa yang kita buat, objektif tujuan sesuatu aktiviti itu. Jadi itu secara ringkas apa dia pengurusan, apa dia yang sukan. Dan sukan ini dia dikategorikan sekarang ini banyak. Pelbagai sukan, saya kata tadi, satu dia core sukan. Dan sukan ni dia versatile, dia fleksibel. Okey, dan sukan-sukan yang lain kita boleh masuk rekreasi. Okey, kita masuk sebuah sukan. Yang lain sekarang ini kita ada sukan ekstrim. Okey, sukan ekstrim, dan yang baru-baru ni yang saya ingat ni sangat popular lah semasa COVID ni, sukan e-sport. Saya tengok ramai setiap kampus berlumba-lumba buat e-sport. PUK lah, FIFA lah. Ini sukan. Jadi cara pengurusan dia berlainan. Dan yang mungkin yang tidak terlalu dekat hati dengan kita di UiTM ialah tourism. Okey, sport tourism itu. Okey, jadi apa yang saya nak katakan di sini ialah sukan itu, sport management adalah satu industri. Okay, dia jadi satu bisnes, satu industri yang kita boleh pelopori. Kalau kita kita lihat gambaran yang lebih besar lagi. Okay, sehingga itu boleh mendefinisikan secara ringkas pengurusan sukan tu, macam mana kita interrelated dia. Okey, interrelate sukan dan pengurusan. Ya, pengurusi? Boleh dengar tadi kan? Jelas Takut cakap sebelah sana tak dengar. Okey, pengurusi? Jelas, Doktor. Ya, okey. Teruskan. Terima kasih kepada Dr. Syafiq atas utara konsep yang utuh lagi berisi. Apa yang dapat saya simpulkan melalui hujat beliau yang dimaksudkan dengan sport management ini ialah satu pengurusan di mana proses merancang, mengelola, mengarah dan mengawal aktiviti manusia dengan campuran sumber lain dalam organisasi dibuat untuk mencapai maklumat yang ditetapkan. Kita beralih kepada soalan yang seterusnya.
ramai tertanya, adakah sport management di kampus dapat membantu melahirkan mahasiswa yang berkualiti? Bolehkah Puan Ashikin jelaskan, memberi sedikit penerangan berkaitan dengan soalan tersebut? Baik, terima kasih Amla. Sebelum tu nak cek dulu lah, boleh dengar kan dengan jelas? Boleh. Boleh. Okey, jadi yang saya hormati Ayahanda Dr. Syafiq. Dr. Syafiq ni sebenarnya kita sangat bertuah lah kerana kita bersama dengan Dr. Syafiq hari ini. Kalau antara kalau orang kata sifu-sifu yang kita rujuk lah dalam pengurusan sukan, especially di UiTM sendiri. Yang saya hormati juga pada Cik Khairul Anwar bersama kita pada awal tadi, juga yang bersama Cik Faik Dulatif, co-curriculum bola baling, yang dikasihi moderator kita Saudari Amla. Okey, jadi soalan kepada saya adalah, adakah pengurusan sukan ni ataupun mudah disebut sport management ini di kampus dapat membantu melahirkan mahasiswa yang berkualiti? Jadi kita tahu bila sebut pasal pengurusan sukan ni tidak semua familiar dengan pengurusan sukan itu sendiri. Tetapi kita cek kat mana kampus yang tidak ada kemudahan sukan. Sekecil-kecil kampus sekalipun dia pasti ada kemudahan sukan. Kalau tak ada, kalau kita ambil contoh yang paling dekat dengan kita lah, kalau kita kampus macam kampus Kota Baru, dia tak ada kemudahan sukan secara fizikalnya di situ, tetapi kita masih lagi menyediakan kemudahan sukan secara sewaan, peralatan sukan. Jadi pengurusan sukan kampus ini memang sememangnya diperlukan di mana-mana kampus ataupun di mana-mana pusat pengajar sekalipun. Hatta di sekolah rendah, di tadika, di sekolah menengah, di sekolah sekolah agama, di sekolah bersama penuh, kerana kita yakin dan percaya bahawasanya sukan ini dapat membantu para pelajar menjadi lebih berkualiti dalam tempoh pembelajaran sendiri. Kalau kita tengok beberapa kajian lah, kalau saya sempat tengok tadi daripada Jurnal Sains Sukan dan Pendidikan Jasmani volume 7 nombor 1 yang baru dibuat pada tahun 2018 oleh beberapa orang pensyarah kita, di mana aktiviti fizikal ini diketahui mempunyai satu pengaruh yang positif terhadap daya tumpuan dan juga keupayaan mengingat serta tingkah laku kepada seseorang tu. Jadi dengan 3 asas ini, yang mana pengurusan sukan di dalam salah satu kampus itu amat diperlukan. Okey, jadi tidak semestinya mereka yang tidak terlibat ataupun yang sentiasa belajar tanpa dengan mengabaikan aktiviti-aktiviti fizikal ini dapat perform, kerana dalam kajian ini disebut pengurangan masa untuk pembelajaran akademik untuk melakukan aktiviti fizikal tidak memberi kesan kepada pencapaian akademik pelajar itu sendiri. Dan juga sebaliknya, jika masa melakukan, kajian itu juga menyebut, jika masa melakukan aktiviti fizikal itu dikurangkan supaya dapat menambah masa belajar, maksudnya dia buang aktiviti fizikal dalam jadual seorang pelajar itu di dalam jadual harian dia, dia tidak dapat meningkatkan pencapaian pelajar sekalipun, malah mungkin dapat memberi kesan negatif kepada kesihatan daripada segi fizikal dan mental. Kita sedia maklum, dah disebut oleh para ulama kita dari dulu lagi, mak ayah cikgu kita sebut, akal yang sihat datang daripada badan yang cerdas. Jadi perlukan masa untuk melakukan aktiviti fizikal kepada oleh pelajar ini sendiri amat penting, jadi supaya dapat membantu melahirkan mahasiswa yang berkualiti. Okey, jadi disebut juga dalam kajian ini juga ianya ada hubungan positif antara aktiviti fizikal dan meningkatkan keupayaan kognitif kepada pelajar ni. Okey, jadi asas itulah yang menyebut bahawasanya pengurusan sukan di kampus dapat membantu melahirkan mahasiswa yang berkualiti. Tetapi persoalan ataupun yang boleh kita bincangkan juga di sini kepada para audiens kita, pada viewers kita, yang saya yakin kebanyakannya adalah para pelajar. Okey, siapakah yang sepatutnya ataupun apakah yang patut dilakukan oleh sesuatu pengurusan itu supaya pelajar ini, mahasiswa ini tahu ataupun berminat untuk sentiasa melakukan aktiviti fizikal. Dia sedar ke tidak kesedaran bahawasanya aktiviti fizikal itu adalah penting dalam kehidupan seharian dia ini.
seperti mana negara kita pun menyarankan dari dulu lagi supaya kita melaksanakan sekurang-kurangnya 3 kali aktiviti fizikal setiap minggu, sekurang-kurangnya 30 minit setiap kali sesi. Ianya bagi menggalakkan aktiviti yang baik supaya mendapat kesihatan yang baik dan kita dapat buat outcome yang baik dalam apa jua yang kita buat. Jadi yes, pengurusan sukan itu dapat membantu melahirkan mahasiswa yang berkualiti. Pengurusan universiti perlu memandang perlu memandang kepada pengurusan sukan ini bukan sahaja untuk mencapai kejayaan kecemerlangan dalam sukan bagi sesuatu organisasi, tetapi supaya semua warga kampus itu bergiat aktif dalam aktiviti fizikal yang seperti mana yang disarankan oleh UiTM sendiri, mewujudkan kampus bersukan, suasana kampus bersukan ataupun sporting campus. Jadi itu saja dari saya untuk yang kali pertama ni. Amla, kembali pada Amla. Terima kasih Puan atas perkongsian tersebut. Semoga apa yang dikongsikan oleh Puan Shikin dapat kita praktikan dalam kehidupan seharian. Untuk soalan seterusnya, saya tujukan kepada Dr. Syafiq. Dr. Syafiq, boleh tolong terangkan dan jelaskan sedikit tentang skop-skop pengurusan dan peluang-peluang yang ada jika seseorang itu terlibat dalam sport management? Okey, terima kasih dari Agartha. Sebenarnya kalau seperti saya katakan tadi, sukan ni dia satu di mana kita nak lihat sukan ini. Senario sekarang, sukan ini menjurus ke arah satu industri. Okey, dia jadi satu bisnes. Okey, kalau di Amerika Syarikat, sukan ini satu industri multi-billion. Okey, multi-billion business. Okey, tak payah tengok jauh lah. Nike. Kalau disebut Nike itu satu global lah, satu brand yang global yang dikaitkan dengan sukan. Dia dah billion dia punya brand mark dia. Okey, apa yang ada dalam sukan sekarang ni, kalau kita lihat dia sebagai satu industri, sukan ini ialah sebagai dipanggil entertainment industry hiburan. Okey, industri hiburan. Dia ada peminat dia ada pemain dia, dan dia ada pengurus. Ini yang saya katakan tadi, ada 3 komponen ini. Okey, ada 3 komponen: peminat, pemain, dan pengurus. Itu yang saya katakan tadi, pengurusan sukan tadi. Pentadbir sukan tadi yang akan mengurus pemain ini, dia akan mengurus penonton ataupun peminat. Okey, ini ketiga-tiga ini kena synchronize. Player takkan ada kalau tak ada peminat. Okey, player takkan ada tak ada pengurus. Dia kena ada 3. Itu yang saya panggilkan satu industri. Okey, industri yang hasil daripada industri ini, kalau kita lihat, kalau kita nak buat cari pengurusan sukan ini sebagai satu kerjaya, okey, sebagai satu career. Okey, kita akan lihat dalam marketing dia. Okey, kalau siapa yang belajar bisnes, dia kena tahulah marketing dia. Sales. Okey, dia ada merchandising. Okey, merchandising ni ialah macam peralatan. Kasut, baju, apa saja. Lepas tu dia ada bab marketing, nak jual merchandising ni tadi. Dia ada sale dia. Dia ada front office dia. Dia ada sporting brand dia. Okay, itu yang membuatkan sukan ini satu industri yang seperti saya katakan tadi ada peluang. Okey, kalau pelajar-pelajar kita berminat. Okey, berminat untuk mencebur, untuk meningkatkan kemahiran dalam pengurusan sukan,
dia kena melihat bidang-bidang ini. Okey, dan kalau saya katakan di Malaysia kita masih ada peluang-peluang ini yang tidak diterokai. Jadi selain daripada itu, kita ada sukan dalam satu bidang yang sangat besar juga, ialah penyiaran, broadcasting rights, penyiaran. Kenapa sukan-sukan di barat sangat maju ialah dia dibantukan dengan broadcasting, penyiaran. Okay, penyiaran dia yang paling-paling besar kalau sport, dia banyak. Dia banyak sport, Sport, Eurosport, BBC. Kalau kita di Malaysia apa? Astro. Yang banyak membantu, yang banyak membantu kita untuk menyiarkan sukan-sukan tempatan ataupun sekarang ini TMNet, Unify. Dia sekarang ini yang pemegang penyiaran kalau tak silap saya liga tempatan kita bola sepak, Super League, Malaysian Super League. Dia tak ada di Astro dah. Sebab dia pegangan hak kepada badan penyiaran tersebut. Lain-lain ialah kita cari partnership kita. Itu sebab dia di UiTM sekarang, kalau tak silap saya, sekarang ini dia tengah sibuk. Dia cari partner-partner dia. Yang paling dekat dengan UiTM sekarang ni ialah Majlis Sukan Negeri. Majlis Sukan Negara. Setiap kampus akan mengadakan MOU. MOU dengan Majlis Sukan Negeri ataupun Majlis Sukan Negeri masing-masing lah. Sikit? Jadi ini dipanggilkan partnership networking. Antara jadi sebagai pentadbiran sukan dia kena kreatif lah, dia kena proaktif untuk mencari partnership ni. Partner dengan networking ni dia tak datang menggolek. Kita kena cari apa yang kita sama ada yang boleh membantu kita untuk maju. Dan yang lain-lain investment. Investment ini mungkin kalau di sebelah kita ni mungkin susah lah nak cari orang nak invest. Mungkin dalam sedikit masa akan datang mungkin ada. Misalnya investment ni satu company besar yang sangat besar di Kelantan, dia nak invest buat padang bola sepak Tier 1 di UiTM Macang. Jadi dia gunakan win-win. Company dia boleh pakai, student boleh pakai. Itu dipanggilkan, mungkin boleh dilihat. Mungkin Macang boleh lihat satu toke besar di Kelantan invest di Macang untuk satu turf padang teruan bola sepak di Macang. Dan lain ialah saya katakan tadi lah sponsorship. Sponsorship. Siapa yang sponsor? Siapa yang nak sponsor kita? Sponsor ni dia sensitif. Masalah dia sekarang ni ramai tak nak sponsor. Ramai tak nak sponsor dan UiTM dia tertakluk kepada peraturan-peraturan tertentu di mana kita ada had kita untuk mencari sponsor. Walaupun ada sponsor nak datang, tapi jadi hak pengurusan tertinggi juga untuk melulus ataupun tidak. Ada limitasi tu. Dan yang lain-lain mungkin yang boleh ada yang menggunakan kesempatan untuk advertising, pengiklanan. Pengiklanan. Dulu pada satu masa dulu Celcom dia buka iklan di semua cawangan UiTM, wilayah Celcom dalam kawasan UiTM. Itu satu masa dulu.
mula-mula Selcom dia advertise. Dia sponsor kita dua kali Karisma lah, dia bantu, lepas tu dia hilang. Jadi itu antara yang peluang-peluang yang ada kalau kita terlibat secara serius dalam pengurusan sukan. Okey, untuk para pelajar kita, yang penting mesti ada ilmu sukan itu. Ilmu sukan tu kena faham dulu. Dia tak boleh terjun jadi pengurusan sukan tapi satu sukan pun dia tak tahu. Susahlah dia nak faham sebab sukan ini dia ada karakteristik dia yang tersendiri untuk difaham. Okey, ya, moderator, itu saja. Terima kasih Dr. Syafiq atas keterangan yang sangat mendalam itu. Sungguh intelektual pemikiran panel kita pada malam ini. Memang tidak dapat disangka lagi pelbagai peluang yang dapat kita gunakan jika kita mempunyai kemahiran dan pengurusan sukan. Tidak ramai yang tahu kelebihan-kelebihan yang boleh kita miliki. Tapi dengan perkongsian yang dibuat pada malam ini, semoga lebih ramai yang membuka mata dan mengambil berat dalam sport management. Sekarang kita beralih pula kepada Puan Rashikin. Pada pendapat Puan Rashikin, apakah kepentingan sport management yang baik kepada organisasi sukan? Baik, terima kasih Amla. Jadi saya agak terharu dengan apa yang dinyatakan oleh Hamla sebentar tadi, yang mana pengurusan sukan ni sebenarnya ada banyak perkara-perkara yang baik yang boleh kita ketengahkan, boleh membuka mata pada especially kepada kita punya viewers yang kebanyakan ni kita yakin adalah pelajar yang ada kawasan Kelantan, yang mana Dr. Syafiq kita tahu pelajar-pelajar yang tidak kampus yang tidak mempunyai fakulti sains sukan ini agak ketinggalan daripada pengurusan sukan ni sendiri. Tapi atas usaha yang kita ada, UiTM yang kita ada, seluruh kampus UiTM kita ada Jawatan Sukan Pelajar dan juga kurikulum sukan supaya kita dapat menyebarkan ilmu-ilmu pengurusan sukan itu sendiri kepada pelajar. Itulah kaedah-kaedah yang kita boleh buat bagi memastikan pengurusan sukan ini dapat diselami oleh semua orang, kerana saya yakin Dr. Syafiq pun setuju dengan ni, pengurusan sukan ni bukanlah untuk sukan sahaja. Kita mengalami pengurusan sukan ni untuk apa sahaja yang kita boleh buat di masa akan datang, dan especially untuk kerjaya masing-masing lah. Seperti yang Cik Carol ada sebut tadi masa awal tadi, bukan orang dalam bidang sukan pun, tetapi menggunakan pengalaman sukan tu untuk bekerja dalam menguruskan sesuatu. Jadi tidak rugilah kepada semua adik-adik untuk kita belajar tentang satu ilmu lain daripada ilmu akademik kita. Okay, kembali pada soalan tadi. Okay. Apakah kepentingan sport management, kepentingan satu pengurusan yang baik kepada organisasi sukan? Saya sentuh kepada, saya sebut kepada general lah, kepada organisasi sukan sebagai sebuah persatuan ataupun kelab daripada pelbagai peringkat, mungkin daripada peringkat di universiti dan juga di peringkat badan-badan sukan yang lain, terutamanya badan-badan sukan di peringkat daerah, negeri dan mungkin kebangsaan, dan juga secara general juga boleh dipakai kepada pengurusan sukan untuk sesuatu organisasi ataupun institusi. Sebagai contoh, kita di UiTM Kelantan kita ada pengurusan sukan kita sendiri. Jadi apa yang pentingnya supaya kita ada pengurusan yang sukan yang baik kepada organisasi ini, supaya kita dapat memastikan matlamat organisasi tercapai. Kenapa kita perlu tahu kita kena capai matlamat tu? Kerana kita sendiri tahu bila dalam organisasi itu sendiri, maksudnya adalah untuk pengumpulan beberapa sekumpulan orang untuk mencapai satu matlamat yang sama. Jadi pengurusan organisasi sukan yang baik, pengurusan sukan yang baik dalam satu organisasi itu adalah bagi memastikan matlamat organisasi tercapai. Paling mudahlah kalau kita di peringkat kampus UiTM ni, kita punya platform yang kita tertinggi untuk kita perform adalah di Karnival Sukan Antara Kampus. Jadi sesuatu pengurusan kampus itu meletakkan sesuatu target, satu matlamat kepada sesuatu kontingen itu untuk kita capai. Contohnya lah, UiTM Kelantan tahun ni mesti dapat nombor 1. Contohnya lah kan, kita boleh sebut sebab 2021 tak ada karisma kan. Jadi kita sebutlah. Jadi UiTM Kelantan mesti dapat nombor 1. Jadi kita perlu merancang dan kita perlu menggerakkan organisasi kita
untuk mencapai matlamat atau amanah yang dah diberi oleh kita punya top management kita itu. Jadi kita perlu dengan matlamat, untuk mencapai matlamat ini kita perlukan satu pengurusan sukan yang baik. Okey. Yang kedua, apakah pentingnya pengurusan sukan ini kepada organisasi ataupun institusi sukan bagi memastikan kelancaran perjalanan keseluruhan sesebuah organisasi. Okey, kalau kita tak ada satu pengurusan yang baik, okey, kalau katakanlah saya dengan Dr. Syafiq ni sekali lah kan dalam Jabatan Kelantan ni dapat nombor 1. Dr. Syafiq kata buat cara A, lepas tu Cik Syikin kata buat cara B, lepas tu orang ni kata buat cara C pula. Jadi ini akan menyebabkan satu pengurusan yang kucak-kacir dan kita sukar. Kita tak kata mustahil, tapi kita sukar untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Jadi poin yang ketiga, kenapa pengurusan yang baik ini penting? Bagi memastikan segala sumber yang kita ada, iaitu segala sumber daripada sumber manusia ataupun sumber kemahiran yang ada, dapat digunakan secara optimum, secara berkesan. Kalau katakanlah di UiTM Kelantan ni, saya sebut Kelantan, banyak berada di sini kan. Jadi kalau katakan di mana-mana organisasi sekalipun, kita menggunakan seluruh sumber tenaga manusia yang ada, kemahiran yang ada kepada setiap ahli organisasi itu, dan juga sumber-sumber lain seperti contohnya fasiliti, teknologi untuk mencapai matlamat tadi. Poin saya yang keempat, untuk memastikan semua sumber-sumber tadi diselaras dengan baik dan teratur supaya kita punya matlamat dapat dicapai. Dan last sekali, Amla, yang saya boleh sharekan di sini, bagi memastikan tiada pembaziran sumber ataupun tiada pembaziran yang dilakukan dalam organisasi itu sendiri. Contoh yang kita kata, tak, pembaziran ini yang kita tengok pada wang saja. Pembaziran ini juga terhadap sumber-sumber yang kita ada. Contohnya, kita tahu dah kemahiran Dr. Syafiq ni, kalau dulu dia ni bawa Dr. Syafiq ni, kita tahu bawa pasukan bola tanpa UiTM sampai ke peringkat masum, Sukip dan pelbagai lagi. Tetapi dalam organisasi kita yang kita nak capai matlamat, nak ke karisma ni, kita tak letak Dr. Syafiq itu di pasukan bola tampar yang boleh kita gunakan kemahiran dia itu. Tapi kita bazirkan kemahiran itu ke bukan apa ya, sukan renang katakan. Terror juga Cik Syafiq renang ni, Dr. Syafiq renang ni. Dia renang lautan ni kat Sarawak lagi ni. Jadi kita bazir, maksudnya kalau kita meletakkan sumber-sumber itu di tempat yang tak sepatutnya juga, ianya akan menjadikan satu pembaziran. Okey, bukan wang saja yang membazir. Kalau itu juga sumber tenaga kita juga akan membazir. Contohnya lagi satu yang kita boleh ambil supaya tiada pembaziran sumber. Contohnya kan, kita ada fasiliti yang di dalam kampus ataupun di sesuatu organisasi di satu tempat itu, tetapi kita tidak menggunakan kemudahan itu dengan baik. Jadi ianya juga merupakan satu pembaziran terhadap fasiliti itu sendiri, terhadap apa yang kita ada tapi kita tidak optimumkan. Jadi alhamdulillah, saya rasa itulah yang boleh saya share tentang apakah kepentingan pengurusan yang baik. Kita tak sebut juga sebenarnya, ianya bukan sahaja khusus pada pengurusan sukan yang baik, tetapi pengurusan yang baik, okey, dan dalam tajuk yang kita bincang ini pengurusan sukan yang baik kepada organisasi ataupun pada institusi sukan itu sendiri. Kembali pada Amna. Begitu hebat sekali kata-kata atau pendapat yang ditarakan oleh Puan Nur Ashiki sebentar tadi. Diharapkan 5 perkara yang dikongsikan oleh beliau tadi dapat kita gunakan sebaiknya, insyaAllah. Tetapi saya masih tertanya, apakah peluang-peluang yang ada dalam bidang sport management? Saya serahkan soalan ini kepada Dr. Syafiq. Okay, kita berpatah balik tadi yang kita bincang. Sport is a business, okay, sport is an industry. Okay, dua dia, nama dia business and industry. Apabila kita sebut industri, business ni dia jadi satu punca. Okay, punca kerjaya. Okay, di mana kita boleh dapat hasil. Okay, secara sama ada kita mengambil upah, kita memberi upah, ataupun kita buat perniagaan kita sendiri. Okey, itu peluang yang ada. Okey, misalnya yang
yang banyaklah sekarang ni career ataupun kerjaya yang paling ni jadi pegawai sukan lah. Jadi pegawai sukan. Itu kerjaya yang paling banyak lah di Malaysia yang kerajaan bagi, pegawai sukan, penolong pegawai sukan, pembantu sukan. Okey. Dan yang keduanya ialah kita jadi pengurus atlet, athletic manager. Tapi di sini di Malaysia kita tak ada. Okey, berarti kita misalnya kita jadi pengurus siapa di Malaysia. Misal dia Datuk Lee Chong Wei. Dia ada pengurus dia. Itu panggil athletic manager dia sebab dia sudah profesional. Ataupun Datuk Nicole David dulu. Dia ada manager dia sendiri. Okey, jadi gaji-gaji mereka ni lumayan. Okey, dan dia punya tugas-tugas ini agak kritikal. Kalau kita salah urus, dia kalah, dia pecat lah. Kalau dia menang je, kita boleh survive. Jadi dalam sukan ini, jadi kalau kita terlibat dalam industri sukan ini, dia bukan yang satu yang memberi jangka masa yang panjang. Dia sensitif. Dia sensitif dengan kejayaan. Dia sensitif dengan kegagalan. Kalau you menang, panjanglah riwayat. Kalau you kalah, riwayat kerja. Itu saja dia punya pro and con dia kalau kita bertugas social media manager. Social media ni dia PR lah. PR buat naikkan nama atlet tersebut. Bagi dia liputan media yang elok. Kalau dia ada schedule, dia kena pandai lah tutup schedule tu. Kalau dia ada buat kesalahan, dia pandai-pandai lah nak buat nak naikkan nama dia balik kalau dia jatuh dan sebagainya. Okey, itu tugas. Jadi dia kena inilah dia latar belakang dia kena PR lah. Public relation. Okey, UiTM pun ada kursus public relation dan mesti dia combine dengan public relation tu mesti dia tahu satu bidang sukan supaya dia tahu karakteristik sukan tu. Dia tak boleh terjun jadi pengurus atlet, satu benda sukan pun dia tak faham. Susahlah macam tu. Dan lain-lain ialah event. Ini yang paling banyak lah. Yang saya katakan tadi, event planner. Ini kita banyak di UiTM. Kita latih student kita. Setiap curriculum kita latih dia event ni. Paling basic pun buat satu pertandingan yang antara klub. Urus pertandingan antara klub. Itu antara latihan-latihan yang paling basic untuk sebagai permulaan untuk sebagai pengurus sukan ataupun pentadbir sukan. Lain ialah apa yang saya kata tadi, public relation tadi dan buat market research. Okay, dalam sukan pun kita kena buat market research. Contoh dia Kelantan mengeluarkan satu peralatan sukan. Okey, peralatan sukan. Apa sajalah. Jadi dia perlu market research. Okey, market research ini pelajar-pelajar yang ada bisnes, ada marketing background dan ada minat dengan sukan, dia akan buat market research sama ada merchandise tu, peralatan tu boleh tak dijual, boleh tak dia di market, boleh tak dia diterima, siapa dia punya target, boleh tak dia dijual di luar Malaysia, di luar Kelantan, boleh tak dia di pasar antarabangsa dan sebagainya.
Jadi dia buat survey lah. Yang ini pelajar yang buat market research tu dia tahu apa keperluan dia. Of course yang satu ialah coach. Coach. Jurulatih. Kalau jurulatih sekarang di Malaysia ni yang paling lumayan ialah jadi jurulatih bola sepak lah. Jurulatih bola sepak. Jurulatih bola sepak sama ada dia Liga Perdana ataupun Liga Super. Paling-paling pun gaji jurang sekarang ni mungkin dalam 10,000 ada kot. Dalam 10,000 jadi jurulatih bola sepak. Dan kalau nak jadi jurulatih pun kena ada kemahiran. Dia kena kemahiran dia sebagai pemain dan kemahiran dia sebagai jurulatih. Dan jurulatih dia kena jurulatih yang bertauliah lah. Dia ada grade dia. Dia ada grade dia. Kalau sukan apa yang ada handball kalau handball dia ada grade dia untuk jurulatih dia, untuk pengadil dia dan sebagainya. Yang lain paling senang lah, jadi bloggers lah. Bloggers pun buat duit kan sekarang ni. Cari sukan yang minat. YouTuber sekarang ni. Ya? YouTuber. YouTuber. Buatlah. YouTuber ke, bloggers ke, TikTok ke. Macam-macam platform yang kita boleh buat sekarang ni. Of course yang last mungkin yang pelajar-pelajar kita minat ialah jadi tenaga pengajar di universiti yang ada bidang sport science ataupun sport management. Okey. Jadi kalau kita lihat skop dia memang terlalu besar. Okey, terlalu besar. Dan apa masalah kita di Malaysia ni sekarang ini, yang dalam bidang sukan itu, yang memegang dalam bidang sukan, yang terlibat dalam bidang sukan, pengurusan sukan, dia bukan yang orang sukan. Dia bukan orang sukan. Jadi kita yang ada dalam sukan ini perlu mengambil perlu lebih proaktif, untuk melibatkan diri kita untuk mengurus mentadbir apa jua sukan yang ada di negeri kita ke, di daerah kita ke, ataupun di Malaysia. Sebab pengurusan sukan ini adalah satu kemahiran. Bukan dia siapa-siapa boleh jadi pentadbir sukan ataupun pengurus sukan. Dia perlu ada passion di sana, dia perlu ada minat di sana, dia perlu ada minat yang tinggi tentang sukan tersebut. Bukan dia atas kepentingan lain. Okey, jadi kalau kita lihat macam saya kata tadi, career dia of course paling lumayan ya jadi pemain lah. Jadi pemain lah. Itu di mana kita boleh buat duit yang banyak lah. Kalau kamu bincang, kalau Messi itu berapa gaji dia, Ronaldo berapa gaji dia. Jadi profesional jadi profesional sekarang ni mereka lagi lebih lumayan pendapatan dalam sukan. Jadi itu saya katakan tadi, saya cuba bincangkan sukan di sini sebagai satu bisnes, sebagai satu industri, supaya pelajar-pelajar kita nanti apabila dia grad, dia ada satu alternatif yang tidak konvensional. Dia boleh buat dia boleh buat kerjaya dia sendiri. Taklah dia keluar terus orang kata cari kerja. Kalau dia lihat sukan pun dia ada peluang, dia sendiri yang buat peluang.
Dah kan Amla, mungkin saya dah jawab yang tu. Ya, Terima Amla. kasih Dah. Doktor atas perkongsian beberapa peluang. Terima kasih Doktor atas perkongsian beberapa peluang yang ada dalam bidang sport management. Dan saya yakin perkongsian tersebut dapat membuka mata para penonton. Untuk soalan yang terakhir, saya berikan kepada Puan Nur Ashikin. Okey Puan, pada pendapat Puan, apakah tanggungjawab sebagai seorang yang terlibat dalam sport management? Baik, Amla ya, apakah tanggungjawab yang terlibat bagi seseorang yang terlibat dalam pengurusan sukan sendiri? Saya mungkin tak boleh nak cover di luar bidang lah. Kemudian saya cover di bidang sebagai seorang pengurus sukan di sesebuah universiti, dan mungkin saya share sedikit lah, sedikit sebanyak dengan organisasi luar lah. Okey. Antara tanggungjawab pengurus sukan di sesuatu institusi ataupun organisasi, ianya ada 4 perkara utama yang saya boleh dapat simpulkan pada sesi kali ini, iaitu yang pertama sekali tentang pembangunan sukan itu sendiri. Pembangunan sukan ini bermaksud kita bertanggungjawab terhadap pembangunan dan juga kecemerlangan pencapaian sukan bagi sesuatu institusi ataupun organisasi yang kita uruskan. Contohnya sekiranya saya adalah saya adalah pengurusi ataupun presiden Persatuan Renang se-Malaysia, contohnya lah kan, saya tak kerti berenang pun. Okay. Tadi saya bertanggungjawab untuk supaya dapat menguruskan supaya sesuatu program pembangunan untuk mencapai kecemerlangan bagi organisasi tersebut, bagi sesuatu sukan tersebut. Tetapi kalau tengok daripada segi seseorang pengurus sukan di dalam sesuatu institusi ataupun di salah satu organisasi yang tidak fokus pada satu sukan saja, contohnya sebagai seorang pegawai sukan di UiTM ataupun di mana-mana universiti sekalipun, pembangunan dan kecemerlangan sukan ini mestilah dipandang secara sama rata dengan mana-mana sukan sekalipun. Jadi itu adalah tanggungjawab yang pertama, supaya bila adanya seseorang ataupun seseorang pengurus sukan itu di dalam sesuatu organisasi, ianya mestilah bertanggungjawab, melaksanakan tanggungjawab amanahnya untuk memastikan pembangunan dan kecemerlangan sukan di organisasi itu sendiri, di institusi itu sendiri. Okey. Nombor 2 adalah sebagai seorang pengurus sukan, bukan sekadar untuk memastikan kecemerlangan sahaja. Ianya perlu juga dikira untuk melaksanakan tanggungjawab bagi menggalakkan dan juga mempromosi aktiviti sukan dan rekreasi di dalam sesuatu organisasi yang diuruskan. Kalau kita bagi contoh, saya di Aceh Kelantan, kita bertanggungjawab supaya seluruh kampus kita ini familiar ataupun sentiasa melaksanakan aktiviti sukan, tidak kira secara serius ataupun secara teratur yang dalam program latihan ataupun secara senggang, secara rekreasi. Termasuklah awak jogging petang-petang ke, awak pinjam basikal petang-petang ke. Okey, itu nombor 2. Nombor 3, perkara utama yang perlu seorang pengurus sukan itu perlu bertanggungjawab adalah berkenaan dengan pengurusan fasiliti dan juga kemudahan sukan. Jadi kita jadi pengurus sukan kita mestilah menguruskan fasiliti yang ada di kita punya organisasi. Tapi kalau tak ada, macam mana? Kalau tak ada, kita kena uruskan pula lah untuk dijadikan apa alternatif pada yang tak ada tu. Contohnya, di Atas Kelantan tak ada kolam renang tapi ada atlet renang. Macam mana kita nak uruskan supaya atlet renang ini dapat melaksanakan latihan? Jadi walaupun tak ada kolam renang kat sini, kita tak biar dia berenang dalam sungai yang tak ada air tu, tak. Tetapi kita uruskan di fasiliti yang lain. Dan yang keempat, ini adalah perkara yang seiring dengan keadaan situasi sekarang ini, sebagai seorang pengurus sukan mestilah sentiasa mengikuti teknologi dan juga kemajuan yang ada di masa sekarang dan juga di masa hadapan.
Contoh yang paling mudah tadi Dr. Syafiq pun ada sebut pasal sekarang ni kita pun dah mula explore dalam dunia e-sukan, dan juga kita juga explore daripada segi penggunaan teknologi sukan. Sebagai seseorang pengurus sukan, bukan sahaja kita perlu tetap di tahap tradisional ataupun yang normal, tetapi kita juga perlu sentiasa mencari kaedah alternatif supaya kita sentiasa maju seiring dengan orang lain. Jadi saya dapat simpulkan sini, sebagai seorang pengurus sukan, kita mestilah sentiasa membangunkan organisasi kita supaya mencapai kejayaan yang cemerlang, kerana setiap ukuran itu akan dikira dengan kecemerlangan atau pencapaian yang kita dapat. Satu, evaluation lah untuk kita. Nombor dua, kita mesti sentiasa menggalakkan dan juga mempromosikan gaya hidup bersukan ini kepada seluruh orang yang kita organisekan. Yang ketiga, supaya kita ada fasiliti ataupun merancang, mengurus dan bertanggungjawab terhadap fasiliti yang ada, supaya fasiliti yang kita ada ini sentiasa up to date dengan keperluan semasa, dan kita buat kita buat gelanggang bola tampar tapi tak boleh guna. Jangan kita buat macam tu. Dan yang keempat, kita mestilah seiring dengan teknologi dan kemajuan yang ada, yang kita boleh jangka pada masa sekarang, tak kira daripada segi teknologi equipment ataupun teknologi secara virtual yang kita ada sekarang ni. Jadi ada 4 perkara lah yang saya sebut. Mungkin insyaAllah pada masa akan datang kita akan tambah-tambah lagi. Itu saja, Amla. Amla apa ni? Like sikit. Lagging. Ya. Jadi kalau Dr. Syafiq ada nak tambah lagi ke sebagai seorang pengurus sukan ni? Tunggu moderator dia apa. Okay. Ada. Okey, Amla, itu saja dari saya. Okay. Terima kasih atas perkongsian 4 tanggungjawab yang diberikan oleh Puan Nur Ashikin seperti tadi. Sebelum berakhirnya program ini, saya ingin menjemput kedua-dua panel ini untuk memberi pandangan atau ulasan serta sedikit mengenai topik kita pada malam ini. Silakan Doktor terlebih dahulu. Okay, jadi untuk dalam pengurusan sukan ini, kita dah bincang banyak hal tadi, daripada konsep asas dia, apa intipati dia, dan beberapa skop yang ada dalam pengurusan sukan. Yang itu dari segi pengurusan dia. Dari pengurusan dia, tetapi kita tidak pergi ke satu komponen yang satu lagi, iaitu sains dan teknologi. Itu dia panggil sport science ataupun sport teknologi. Saya akan masuk dalam. Saya hanya sebut saja. Saya sebut saja. Kalau nak ini mungkin ada panel-panel lain boleh dibincang lebih mendalam, yang pakar dalam sport teknologi dan sport science. Apa bidang-bidang yang perlu. Yang ini pun sangat-sangat membantu untuk kemajuan sukan, yang setiap pengurus sukan mesti tahu, wajib tahu tentang wujudnya sport science dan sport teknologi. Dan satu perkara yang saya nak kongsilah untuk semua pengurus, saya suka ada perkataan ni, iaitu ASK. Mungkin ada yang dah tahu, ada yang tak tahu. ASK. A ni ialah attitude. Attitude ialah sikap. Sebagai pengurus sukan, sebagai pentadbir sukan, dia mesti ada sikap yang positif. Yang positif, yang boleh menjadi contoh, yang boleh menjadi benchmark, yang boleh diikut, yang boleh diteladani, yang boleh dipelajari.
Okey, yang itu attitude. Attitude ni banyak. Daripada peringkat atas sampai ke peringkat bawah. Okey, attitude yang paling common lah antara student UiTM ni, okey, ialah time management. Time management. Punctuality. Kita cakap pukul 10, dia datang pukul 11. Ada yang tak timbul. Saya tahu kalau kita buat aktiviti pagi pukul 6, memang sangat lihatlah student UiTM bangun. Jadi itu yang dipanggil kita attitude. Kita tak tahulah Cik Sikit masih lagi ke. Itu sebab dia kalau student kita buat aktiviti pagi, kita buat 7.30. 7.30 sikit. Baru dia mungkin dia tarik mata, dia terbuka sikit. Okay. Itu satu attitude. Okay. Jadi kalau kita jadi pemimpin, pentadbir, mesti attitude tu penting. Okay, attitude yang positif. Baru orang percaya dengan kita. Okay, baru orang beri kepercayaan dengan kita. Baru orang menyokong apa yang kita buat. Kalau attitude kita sudah dia ni attitude ni selamba lah, acuh tak acuh lah, then discipline problem lah dan sebagainya, tentu sekali dia akan memberi masalah. Terutama sekali dalam kita nak mengurus, dalam kita nak berhubung dengan orang. Okay. Yang kedua yang saya nak kongsi di sini skill. Okay, yang tu S tadi. S tadi adalah skill, kemahiran. Jadi kita mesti ada kemahiran. Okay, dalam pengurusan ni kita mesti ada kemahiran kita. Okay, kemahiran ada yang boleh jadi, kemahiran dia sebagai pemimpin, sebagai ketua yang berkarisma. Okey, ada yang susah, ada yang tak ada skill ini, skill semula jadi. Jadi skill, kalau tak ada skill, kurang skill, jadi kita kena belajar lah, kena perbaiki diri kita. Kalau kurang mahir, kita kena baca buku, kita kena buat research, kita kena belajar, kita kena tanya. Tapi kebanyakan kita ni kita malu bertanya. Walaupun kemahiran kita tidak sehebatnya ataupun pengetahuan kita tak ini, kita jarang nak tanya. Jadi kemahiran tadi, apa yang saya katakan tadi, kemahiran yang kita perlu macam kemahiran merancang, kemahiran mengarah, kemahiran mengawal, kemahiran buat penilaian dan sebagainya. Okay. Dan yang terakhir sekali ya K. K ni knowledge. Knowledge. Kita kena ada knowledge dalam bidang saya katakan. Kalau kita mahir bola tampar, kita mahir handball, jadi A to Z tu, handball tu kita kena tahu. Jangan kita handball ni berapa ramai pemain pun kita tak tahu. Kalau dalam padang tu line setengah bulatnya apa dia, kita pun bola handball lelaki dan wanita apa beza dia, kalau kita tak tahu lagi, susahlah kita nak mengurus handball. Jadi itu paling basic yang kita kata mesti ada pengetahuan. Daripada yang paling basic ke advance, dia mengikut tahap mana penglibatan kita dalam bidang sukan yang kita ceburi, sama ada bidang sukan itu secara sukan ataupun bidang pengurusan. Okey, jadi kalau kita pegang kepada tiga aspek ni, ASK ni, attitude, skill dan knowledge ni, sangat kita akan boleh memberi sebagai panduan kita supaya kita sentiasa berlandaskan ini untuk apa orang cakap, untuk sebagai reminder. Okey, sebagai reminder kita, remind kita kalau kita tersesat, kita patah balik. Okey, mana kesilapan saya tadi. Macam tu. Sama ada attitude. Kalau orang tak suka tanya kita, orang marah kita, orang tak tak nak bekerja sama dengan kita,
Jangan salahkan orang, kena tengok kita dulu. Orang cakap yang paling senang, cermin muka kita dulu. Macam tu. Paling mudah. Okay. Kita selalu salahkan orang. Ni cik ni, puan ini susah lah nak handle, nak berkomunikasi negatif dan sebagainya. Sama ada dia yang dia negatif ke ataupun kita yang negatif. Okay. Itu yang dipanggilkan kita attitude. Okay. Attitude kita. Mungkin sikap kita dia tak suka. Cara kita, orang kadang-kadang cara kita senyum pun orang tak suka. Cara kita jalan pun orang tak suka. Okay. So itu yang kalau boleh adik-adik kita, pelajar-pelajar kalau nak apa saja, bukan saja dalam bidang pengurusan ini, dalam you punya harian, kehidupan harian, you pegang yang ini attitude, skill and knowledge ni, insyaAllah dia boleh jadi panduan. Okay, mula itu yang saya punya terakhir. Kalau ada lagi nanti. Terima kasih Doktor atas nasihat yang bernas itu tadi. Silakan Puan untuk memberi sedikit nasihat kepada para penonton. Alright, baik, terima kasih Amla. Itu dia ASK Dr. Syafiq ni lama dah dia beberkan pada kami ni, generasi pengeras sukan di ITM ni sebenarnya sangat berguna dan kita pegang sampai sekarang ni, insyaAllah Dr. Syafiq. Okay, jadi sedikit perkongsian lah ataupun sedikit sharing lah daripada saya tentang pengurus ataupun wajarkah seseorang mahasiswa itu terlibat dengan pengurusan sukan di dalam kampus. Jadi kita di sukan amat mengalu-alukan para mahasiswa yang berminat untuk belajar tentang pengurusan, pengelolaan aktiviti sukan di kampus kita sendiri. Kerana kita percaya apabila sesuatu aktiviti itu dianjurkan dan juga dikelolakan oleh para mahasiswa sendiri, ianya lebih akan mencapai objektif bila daripada mahasiswa kepada mahasiswa itu sendiri. Itu nombor satu yang ingin saya seru kepada semua viewers dan juga seru kepada semua penonton, especially yang daripada UiTM Kelantan. Yang kedua adalah satu perkongsian lah, sebagai seseorang mahasiswa maupun sebagai seseorang yang telah pun terlibat di dalam karier ini sebagai seorang pengurus sukan, kita sentiasa belajar. Kalau kita terlibat sebagai pegawai sukan ke, sebagai jurulatih ke, pengurus pasukan ke, hatta pada semua para mahasiswa yang akan terlibat dengan mungkin pengelolaan ataupun pengurusan sukan di kampus, sebagai seorang AJK Exco sukan dalam sesuatu kelab dan persatuan pun, kita sentiasa belajar dalam bidang ini. Kita kena sentiasa upgrade ilmu dan skill kita. Tak boleh berada di takut yang selesa saja. Contoh paling mudah lah, kalau sebelum ni kita buat forum face to face, kita jemput penceramah datang boleh berbincang dahulu, tapi sekarang ni kita kena tambah lagi teknologi kemahiran dan juga skill yang lain, yang mana Dr. Syafiq berada di Sarawak, saya berada di Macang, Amla saya tak tahu Amla ni berada di mana, tetapi kita boleh kumpulkan di dalam satu platform dan kita dapat sebarkan perkongsian ilmu ni kepada ramai orang melalui platform yang tersedia. Kalau sekarang kita guna platform Facebook, dan nak promo juga ni kepada semua viewers ni, kita harap boleh sharekan forum ni supaya bukan kita share kita nak orang like kita ke tak, bukan, tetapi kita kongsikan ilmu yang ada, kita kongsikan perkongsian yang kita buat pada hari ini supaya ramai orang akan dapat ilmu. Jadi secara tidak langsung kita akan dapat menyebarkan sedikit sebanyak tentang pengurusan sukan ini pentingnya ke dalam kehidupan seharian kita sendiri. Okey. Yang kedua, kepada semua adik-adik, kepada semua pengurus sukan, rakan-rakan jurulatih sukan, kemas kini, kita sentiasa kena kemas kini dengan perkembangan semasa. Okey, bukan sekadar perkembangan semasa peraturan undang-undang yang ada di dalam sukan kita sendiri, kita juga perlu kemas kini dengan perkembangan semasa SOP, prosedur yang akan ada. Dan kata nanti, okey, lagi-lagi masa sekarang ni kan SOP ni perkara sensitif sikit, tetapi kita
seorang kan, main badminton seorang-seorang, boleh lah. Tetapi sebenarnya kita tak baca sampai penuh. Kita kena sentiasa ada, sentiasa, kerana bila kita sebut tentang pengurusan, kita tidak boleh stick dengan satu perkara. Kita mesti sentiasa mendengar dan juga mengikut perkembangan terkini, peraturan-peraturan baru. Kalau kita tengok main bola sepak sekalipun, banyak revolusi dah ada. Tak payah cerita lain. Ni kan kurikulum bola baling. Saya kalau sebut bola baling ni sebenarnya jadi saya tak nak sebut, tapi sebab kalau sebut bola baling dia kan jadi panjang. Dia passion saya. Kalau bola baling ni lah gila-gulanya, daripada boleh bermain 5 orang, 7 orang, 10 orang, 25 orang, daripada bermain boleh pijak lain, tak boleh pijak lain, bola tolak, tak boleh tolak, dan pelbagai lagi. Jadi kita sentiasa kena kemas kini dengan perkembangan semasa. Kerana bila dalam sukan ni, kita tidak saja perkembangan semasa di dalam lingkungan kita saja, bukan sekadar di dalam daerah kita, negeri kita, tetapi di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa, faktor-faktor yang digunakan sama. Bila pertandingan di peringkat antarabangsa dibawa kepada kita di peringkat yang bawah-bawah lagi ni. Okey. Kemudian sentiasa sebagai seorang pengurus sukan mesti kena sentiasa, bukan sebut pengurus sukan saja, sebagai seorang pengurus acara. Saya yakin saya ramai juga viewers ni adalah daripada kalangan pelatih kurikulum saya, daripada kursus pengurus acara. Kita sentiasa kena ada checklist tugas dan tanggungjawab kita. Okey, bila kita tengok checklist tu dah buat ke belum, dan kita bila ada checklist kita akan dapat track. Kita dah buat ke belum, ataupun kita ni behind the schedule ke, ataupun kita ni on track ke. Dan last kali kita mesti, utamanya dalam sekarang ni, kita sebenarnya dalam satu perkara yang baik bila COVID ni melanda negara, kita dapat implementkan teknologi dan juga kaedah terkini dalam kita punya pengurusan harian kita, termasuklah ia juga mempengaruhi pengurusan sukan masa kini. Jadi kalau kita tengok paling mudah lah, kalau UiTM baru-baru ni kita dah adakan karisma e-sport, karisma edisi virtual. Okey, jadi macam mana pengurusan itu boleh sampai sehingga membolehkan semua kampus menyertai, dan event itu boleh dilaksanakan dengan tersusun dan baiknya mengikut peraturan-peraturan yang tertentu. Jadi itu sahaja perkongsian daripada saya, saudari Amla. Saya kembalikan kepada Amla. Terima kasih kepada Puan Ashikin. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel sangat hebat kerana sudi berkongsi pendapat yang jelas dan dapat dijadikan teladan. Moga apa yang kita dapat hari ini termasuk esok jangan lagi intalah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Yang baik itu datang daripada kekhilafan ini. Wallahualam, saya akhir kita pada hari malam ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Amla. Terima kasih Amla. Terima kasih Ashikin. Terima kasih juga Dr. Syafiq yang dari Sarawak. Okay, jaga diri, bye-bye. Stay safe, stay healthy. Betul. Dah Masalah ke? Amla lagging.
tak pasti dia masih live lagi ke tak. Itulah. Tapi nampak tu macam live lagi. Masih live. Bukti kehadiran berdasarkan link Google Form tersebut. Terima kasih.